Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab lakaran piktorial. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, kita akan kena pasti teknik lakaran piktorial, lakaran bulatan, lengkungan dan elips dan lakaran silinder dan kon. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 86. Okey. Teknik lakaran piktorial ni ada lagi beberapa lah, iaitu kita ada lakaran bulatan, lengkungan dan elips, kita ada lakaran silinder dan kon dan kita ada gaya visual lakaran. Okay, first kita masuk dahulu pada lakaran bulatan, lengkungan dan elips. Okey, macam mana kita nak buat lakaran bulatan ni? Kita pergi kepada lakaran bulatan dululah. Iaitu yang pertama, kita kena buat, untuk lakaran bulatan ni kita kena ada dua paksi, iaitu paksi mendatar X dan juga paksi menegak Y. Jadi dekat sini kita lukislah paksi mendatar X kita. Kemudian kita labelkan dengan X, lepas tu paksi menegak Y. Okey, paksi menegak Y ni pastikan kita garis kena pada paksi X ni, paksi mendatar X ni. Pastikan dia berada pada paksi mendatar X. Okey, so dia ada persilangan lah dekat situ. Okey, jadi itu adalah step yang pertama. Kita kena ada paksi mendatar X dan juga paksi mendatar Y. Okey, next, step yang seterusnya, barulah kita boleh lakarkan beberapa garisan yang melalui titik tengah. Okey, macam mana kita nak buat ni kan? Okey, kita buatlah satu kotak kecil. Kita buat satu kotak kecil. Lepas tu, daripada titik tengah ni, kita akan lalukan garisan kita pada bucu kotak yang kita dah buat. So, dapatlah dekat situ garisan yang melalui titik tengah. Okey, jadi kat sini kita buatlah. Ini adalah garisan pembahagi. Untuk apa? Untuk kita nak buat jejari bulatan. Okey, so dekat sini kita tandakanlah jejari bulatan kita. Contoh jejari bulatan kita panjang ni lah contohnya kan. Okey, so dekat sini saya menggunakan pensel warna. Awak janganlah guna pensel warna. Awak gunakanlah pensel awak untuk awak nak melakar. Dan pastikan garisan-garisan yang awak buat ni adalah garisan yang nipis. Okey. Seterusnya kita pergi kepada step yang seterusnya. Okey, kita dah ada titik-titik yang kita dah buat ni kan. So dekat sini barulah kita akan cantumkan jadi bentuk bulat yang kita nak. Okey, so dekat sini kita cantumkan sahaja. Kita cantumkan. Pastikan garisan yang awak buat ni adalah garisan yang nipis. Garisan yang nipis sahaja. Kalau garisan yang tebal tu adalah garisan objek. Untuk garisan objek kita akan buat pada lakaran yang terakhir. Okey. So dekat sini kita cantumkan sahaja sehinggalah kita dapat bentuk bulatan. Okey, lepas tu apa kita nak buat? Kita akan hitamkanlah sebab kita dah ada bentuk bulatan tu kan. So kita hanya gelapkan sahaja. Kita akan hitamkan sahaja kita punya garisan binaan yang kita dah buat tadi. So kita hitamkan sahaja. Okey, dekat sini saya gunakan pensel. Ingat awak gunakan pensel. Dekat sini saya gunakan pensel warna. Awak gunakanlah pensel awak. Okey. So dekat sini kita dah dapat lakaran untuk kita dah dapat bentuk bulat. Okey, ingat step-stepnya. Kita kena ada paksi X, paksi Y. Lepas tu kita kena buat garisan pembahagi ni yang melalui titik tengah. Lepas tu kita tandakan jejari bulatan kita. Lepas tu barulah kita lukis bentuk bulat kita. Okey, itu adalah step-step lakaran bulatan. Seterusnya kita pergi kepada lakaran elips. Okey, lakaran elips ni macam mana? Lakaran elips ni dia akan bergabung dengan teknik lakaran isometrik. Okey, so dekat sini kalau nak buat teknik lakaran isometrik, kita kena gunakan paksi X, paksi Y dan kita akan gunakan sudut 30 darjah. 30 darjah. Ingat sudut ni kita akan guna pada setiap lakaran yang kita akan buat. Okey, contoh dekat sini kita tandakan lebarnya, panjangnya dan juga tingginya. Okey. So, kita selarikanlah garisannya. Kita selarikan sehingga kita dapat permukaan sisi, pandangan sisi dan juga pandangan hadapan. Lepas tu barulah kita dapatkan pandangan atas pula macam gini. Okey, seterusnya
barulah kita boleh nak buat bentuk elips ni. Tapi macam mana? Kita akan buatkan lakaran garisan perpenjuru dan juga garis tengah. Perpenjuru nak buat macam mana? Kita akan gariskan daripada bucu kotak kepada bucu kotak. Bertentangan macam gitu. Itu adalah garisan perpenjuru. Okey, dia bertentangan antara bucu tu. Okey, so kita gariskan sahaja pada setiap permukaan. Okey, permukaan sisi, permukaan hadapan dan juga permukaan atas. Okey, so dekat garis tengah macam mana nak buat? Okey, dekat sini kan dah ada persilangan kan. So itulah akan menjadi panduan kita untuk kita nak buat garis tengah. Okey, so dekat sini kita gariskan sahaja. Okey, so dekat sini kalau kita dah buat daripada atas, kita akan dapat satu persilangan dekat garis ni kan. So daripada sinilah kita akan tarik kepada persilangan yang tengah-tengah ni. Okey, so kita tarikkan sahaja. Pastikan ianya ada kaitan antara satu sama lain. Lepas tu kita labelkanlah. Kita labelkan A, B, C, D pada titik persilangan. Okey, so dekat sini selesai sudah. Okey, kita pergi kepada step seterusnya. Kita akan bina lengkuk. Lengkuk ni macam mana nak buat? Okey, kita akan cantumkan B ke C, C ke D, D ke A ke B. Macam gitu. Itu kita akan buat lengkuk dia. Kita hanya lakar sahaja. Pastikan kita lakar pada ketiga-tiga permukaan. Okey. So itu adalah untuk kita nak buat lakaran elips. Pastikan garisan yang awak buat adalah garisan yang nipis sahaja. Okey, selepas kita dah dapat bentuk elips ni kan. So kalau kita dah dapat bentuk elips je, kita dah dapat bentuk je, barulah kita boleh gelapkan dia. Contohnya macam inilah. Gunakan pensel awak untuk awak gelapkan garisan yang awak dah buat. Okey, pastikan awak gelapkan bentuk elips sahaja. Okey, kotak yang awak buat tu tak payah awak gelapkan sebab kita nak dapatkan bentuk elips je kan. So kita buat bentuk elips je lah. Kotak tu kita tak payah gelapkan dia punya garisan. Okey, itu adalah step-step macam mana kita nak buat lakaran elips. Okey, itu adalah step untuk kita nak buat lakaran elips. Kita pergi kepada lakaran silinder dan kon. Okey, macam mana kita nak buat lakaran silinder dan kon ni? Okey, lakaran silinder dan kon ni kita akan gunakan juga teknik lakaran isometrik. So dekat sini kita lukislah dulu. Kita buat dahulu kotak isometrik yang pertama untuk kita nak buat untuk kon dahulu. So kita buat macam biasalah untuk kotak untuk kita nak buat kotak isometrik ni. Pastikan 30 darjah. Lepas tu kita selarikan kita punya ukuran lebar dan juga panjang. Okey, lepas tu kita ambil daripada tinggi ni, kita akan selarikan dia. Okey, so dekat sini first kita buat dahulu kotak isometrik. Okey, selesai sahaja kita buat kotak isometrik ni, kita pergi kepada next step, iaitu kita akan lakarkan, kita akan buat garisan perpenjuru dan juga garisan tengah. Dekat mana? Dekat bahagian belakang. Bahagian belakang dekat mana Okey, ini bahagian sisi. Ini bahagian hadapan dan ini adalah ini bahagian atas dan ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang yang ini yang ini, yang kotak belakang ni. Itu adalah bahagian belakang. Jadi kita akan buat garisan perpenjuru lah. Garisan perpenjuru, ingat lagi tak? Garisan perpenjuru antara bucu dan bucu. Bucu dan bucu tu pastikan dia bertentangan antara satu sama lain. Itu adalah garisan perpenjuru. Okey, so kita lakarkan. Lepas tu kita buat garisan tengah. Okey, selesai dekat situ kita label pula kita punya garisan yang kita dah buatkan tadi. Okey, lepas je kita dah label, kita akan pergi kepada step yang seterusnya, iaitu kita akan buatkan kotak. Kita akan lukiskan pula
kotak isometrik ni pada bahagian hadapan ni kan. Pada bahagian hadapan ni kita akan lakarkan garisan perpenjuru juga. Okey. So kita lakarkan terlebih dahulu pada bahagian hadapan kotak isometrik ni. Okey. Kita buat garisan perpenjuru. Lepas tu kita tandakan kita akan tandakan titik K, L dan juga M, N pada bermula daripada titik T. Titik T tu dekat mana? Titik T tu adalah persilangan persilangan garisan perpenjuru yang kita dah buat. Okey, so kita akan contohnya kita akan tandakan pada sinilah. Contoh ini adalah dia punya lebar dan juga panjang. Okey. Lepas tu apa kita akan buat? Kita akan unjurkan garisan. Garisan pastikan kita label. Okey, lepas tu kita akan unjurkan garisan bermula daripada titik K, L dan juga M. Okey, pastikan kita buat dahulu garisan tengah ni Garisan tengah ni kita buat dulu. Okey, lepas tu baru kita akan unjurkan garisan kita. Unjurkan macam mana? Pastikan unjurkan garisan kita tu kena 30 darjah juga. So, selari dengan garisan melintang ni. Okey, dekat sini kita cantumkan dulu ke 4 titik yang kita dah buat. Okey, lepas tu baru kita akan unjurkan. Okey, kemudian kita akan unjurkan setiap titik yang kita dah labelkan tadi. Okey, unjurkan tu pastikan ianya selari dengan garisan yang sama dengan garisan paksi surut Z1. Lepas tu apa kita nak buat? Okey, kita akan buat bentuk ini adalah kotak isometrik yang kedua. Ini adalah kotak isometrik yang pertama. Jadi kotak isometrik yang kedua ni kita akan buatkan bentuk silinder. Yang pertama ni kita buat untuk kon. Okey, jadi dekat sini kita akan buatkan bentuk kotak dulu. Kotak yang panjang dahulu. Okey, so dekat sini kita hanya selarikan sahaja. Kita hanya selarikan sahaja garisan. Kalau sini melintang macam gini, ini pun akan melintang macam gitu. Okey, kalau ini menegak, ini pun akan menegak. Pastikan garisannya tu betul lah. Ini poinnya. Kalau ini poinnya. Gariskan sampai poin dia. Lepas tu ini ke bawah dia sampai sini kan. Ini garisannya kan. Jadi kita akan ambil daripada poin atas ni, kita akan gariskan menegak ke bawah. Okey. Jadi kita dah dapat kesemuanya. Okey, kemudian kita gariskan sahaja. Lepas kita dah garis, kita labelkan lah. Kita labelkan dengan huruf besar pula. Tadi huruf kecil kan kita labelkan. Okey. Lepas tu, apa kita nak buat? Kita akan buat sama juga. Kita akan buat garisan perpenjuru. Okey, sebab kita akan buatkan bentuk elips dekat sini sekejap lagi. Kita akan buat bentuk elips pada bahagian sini. Bahagian sini. Okey. Kita akan buat bentuk elips pada bahagian sini, yang tengah ni dan juga pada bahagian belakang ni. Okey. So, kita buat garisan perpenjuru. So, dekat sini selesailah. Lepas je dah selesai, barulah kita akan buatkan garisan elips. Kita buatkanlah garisan elips kepada tiga-tiga permukaan yang kita dah lukiskan garisan perpenjuru dan juga garisan tengah tadi. Okey. So, kita gariskan garisan elips kita. Pastikan garisan awak adalah garisan yang nipis. Benda ni saya dah ulang banyak kali. Kita kena gunakan garisan yang nipis. Okey, dekat sini kita garis sahaja. Okey, pastikan lengkung tu cantik lah. Barulah kemas kita punya lukisan. Okey. Okey, lepas tu kita akan buat step yang seterusnya, iaitu kita akan tandakan, kita akan buat garisan bermula daripada P1 ke P3. Lepas tu kita akan buat P2 ke P4 pula. Okey, macam mana tu? Okey, P1 ni dekat mana? Pada persilangan garisan perpenjuru dan juga lengkungan elips yang awak dah buat. Itu adalah P1. Okey, dekat sinilah. So, kita tandakan dengan P1. Okey, P3 dan juga P2 dan P4 dekat mana? Sama juga. Pada okey, dekat sini kita buat P2, dekat sini kita buat P3 dan P4. Okey, sama juga pada persilangan
perpenjuru dan juga lengkungan elips yang awak dah buat. Pada persilangan itulah, itu adalah point P kita. Okey. So dekat sini kita tandakan, sama juga dengan yang belakang ni, kita tandakan sebab yang depan ni kita nak jadikan bentuk silinder. Yang belakang ni kita nak jadikan bentuk kon. Okey, so dekat sini kita akan gariskan. Kita akan gariskan pada point yang kita dah tanda tadi. Kemudian kita lakarkanlah. Kita lakarkan dengan garisan yang halus pada point yang kita dah tanda tadi. Okey. Dekat sini kita dah nampak bentuk kan? Okey, dekat sini kita dah nampak bentuk silinder, dekat sini kita dah nampak bentuk kon. Okey, apa kita nak buat lepas tu? Kita akan hitamkan objek kita. Contohnya macam ginilah, kita akan hitamkan objek kita. Jadi dekat sini, okey, kenapa kita tak hitamkan yang belah dalam ni? Sebab itu adalah bahagian dalamnya. Kalau awak nak hitamkan pun boleh, pastikan awak gunakan garisan putus-putus. Kalau awak tak nak hitamkan pun tak apa. Okey, so kita hitamkan objek kita. Sama juga dengan kon kita ni. Di mana kat belakang ni pun ada kan lekuknya, tapi kita tak buat sebab itu adalah bahagian dalam. Kalau awak nak buat, awak buatkan garisan putus-putus. Okey, jadi dekat sini kita dah dapatlah bentuk silinder dan juga bentuk kon kita. Okey, so contoh macam ni lah. Okey, dekat sini kita dah dapatlah bentuknya. Okey, jadi itulah langkah-langkah macam mana kita nak buat silinder dan juga kon. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.